Penguatkuasa ditugaskan untuk menjaga keamanan. Dia mempunyai kuasa untuk menegakkan undang-undang dan menjamin keselamatan rakyat. Tetapi macam mana pula kalau penguatkuasa ni yang buat perangai? Dia pula yang menjadi pembunuh bersiri. Dia dah tahu dah segala protokol. Dia tahu macam mana nak menghilangkan bahan bukti. Disebabkan ini, pembunuh dalam kes ni bebas melakukan jenayah dia lebih 2 dekad guys. Semasa masih dalam perkhidmatan pula tu. Dan mangsa-mangsa dia pula bukan seorang dua, sampai 80 orang lebih. Dan sebab dia melakukan pembunuhan tu, Abang Boy yakin korang akan terkejut. Kalau korang dah ready, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten Abang Boy ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada Julai 1998, seorang pemandu kereta api di bandar Angas, Siberia dalam perjalanan dia ke tempat kerja pada malam tu. Dari rumah dia ke depo kereta api tu tak adalah jauh sangat. So hari-hari dia akan berjalan kaki je ke tempat kerja melalui landasan kereta api. Dan pada hari tu dia kerja shift malam. So sementara dalam perjalanan tu dia perasan dekat dalam semak sebelah landasan tu macam ada something. Mula-mula dia ingatkan patung. Tetapi bila dia pergi dekat, barulah dia perasan rupa-rupanya orang. Perempuan dalam keadaan separuh bogil menerap di sebalik semak. Dia pun cek-cek lah, kok lah perempuan tu hidup ke, dah mati ke. Dia tengok dah ada perempuan tu turun naik. Sasah mabuk ni. So dia pun mengambil kod dia dan dia selimutkan perempuan tu. Dan dia terus memulakan perjalanan dia untuk ke tempat kerja. Mungkinlah lepas perempuan tu terjaga, perempuan tu akan belah daripada situ. So lelaki tua tu pun pergilah kerja macam biasa. Tetapi masa nak balik pada paginya, lelaki tu decide untuk lalu ikut jalan yang sama juga. Dia nak check lah kod-kod perempuan tadi tu okey ke tak, ada lagi ke tak. So dia pun pergi ke tempat perempuan tu tadi. Dengan bantuan cahaya matahari, barulah dia perasan keadaan perempuan tu memang barai gila mat. Muka memang lebam tak ingat. Perempuan tu cuba untuk cakap something tetapi lelaki tu tak dengar. Lelaki tu terus call talian kecemasan. Perempuan itu adalah Natalia Tatova dan kecederaan yang dialaminya sangat-sangat parah. Doktor mendapati beberapa kesentikaman di kepala Natalia. Rupanya Natalia telah dilaporkan hilang 2 hari sebelum dia ditemui. Bermakna dia berada dalam keadaan tu selama 2 hari guys. 2 hari dia cuba bertahan dengan luka parah dia tu. Hoi, gila. Sebenarnya sehari sebelum Natalia ni dilaporkan hilang, dikatakan Natalia ni telah curang dan terkantoi dengan husband dia. So tengah-tengah bergaduh tu, Natalia tak cakap banyak. Terus dia capai jaket dan terus keluar daripada rumah. Niatnya nak healing lah tu. Kononnya lah. Padahal dia yang curang, dia pula yang nak healing. Hei, tak faham aku. So dia pergi ke kafe berdekatan dan ajak boyfriend baru dia untuk join. Tetapi disebabkan dah lambat sangat dan boyfriend dia pula dah ada family, boyfriend dia menolak ajakan Natalia. Bila suami Natalia bangun pada besok paginya pada pukul 5 pagi, Natalia masih tak balik lagi. So apa yang terjadi masa Natalia ni keluar daripada rumah dan juga masa suami Natalia tu bangun, tak tahu apa cerita. Pada pagi je, suami Natalia pergi ke balai polis untuk melaporkan kehilangan. Walaupun doktor bertungkus lumus cuba untuk menyelamatkan Natalia, kecederaan yang dialami sangat-sangatlah teruk. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari dia diselamatkan. Menurut saksi, pada malam kehilangan Natalia, dia dilihat berjalan seorang diri berdekatan dengan rumahnya. Tetapi dia telah di-pick up oleh satu kereta di tepi jalan. Itu adalah kali terakhir Natalia dilihat. Saksi tak pasti kereta tu model apa ataupun nombor plate kereta tu. Biasalah kes-kes macam ni, selalunya pelaku jenayah adalah orang yang terdekat. Serta merta suami dan boyfriend Natalia dijadikan suspek dalam kes ni. Nak menambahkan lagi syak wasangka, air mani boyfriend Natalia ada pula dekat tubuh Natalia. Sudah satu hal.
Tetapi selepas berhari-hari disoal siasat, polis tak mendapati yang kedua-dua suspek ni ada kena-mengena dengan kematian Natalia. So dengan tak ada bukti, tak ada suspek, penyudahnya kes kematian Natalia ni dibiarkan sejuk dan bersawang dekat dalam bilik rekod. Polis pun siasat kes ni macam nak tak nak je guys. Sama juga seperti kes 4 tahun sebelumnya. Pada musim luruh tahun 1994, dua remaja perempuan yang juga adik-beradik telah dilaporkan hilang di Bandar Angas. Mayat mereka telah ditemui 3 hari selepas tu di dalam hutan berhampiran. Seorang remaja berumur 19 tahun dan seorang lagi berumur 16 tahun. Yang 19 tahun ni sebenarnya bekerja dekat sebuah kedai makan di pinggir Bandar Angas. Bos restoran tu telah dijadikan suspek dan kemudiannya mengaku membunuh kedua-dua adik-beradik ni. Tetapi yang peliknya, di mahkamah, lawyer kepada suspek telah menarik balik pengakuan kerana mengatakan suspek telah diseksa dan dipaksa untuk mengaku bersalah atas kedua pembunuhan ni. Benda ni benda biasa. Ini Rusia bang. Kau tak bersalah pun boleh jadi bersalah tau kalau kau dah dijadikan suspek. So disebabkan ini, suspek telah dilepaskan kerana kekurangan bukti. Sama juga, kes tu menjadi cold case. Sebenarnya bukan itu je kes perempuan ditemui mati di sekitar Bandar Angas tau. Ramai gila kot. Rata-ratanya adalah kupu-kupu malam dan juga mereka yang kerap pergi clubbing. Dan ramai gila kot saksi mengatakan yang mangsa telah tumpang kereta stranger sebelum mayat mereka ditemui. Bila mayat dorang ditemui, memang barai gila guys. Ada yang mempunyai kesan gigitan serata badan. Leher telah digigit sampai terobek. Ada juga yang telah dipukul, ditikam seluruh badan. Ada juga mayat yang dijumpai dengan jantungnya telah keluar dengan tangan. Kepala pun pernah hilang guys. Kebanyakan mangsa pembunuh ni dibuang di sekitar hutan di pinggir Bandar Angas. Besar mat hutan tu. 3,800 square kilometer kot. Dan ini adalah zaman selepas penangkapan Andre Chikatilo pada tahun 1990. Pada siapa yang tak tahu, Andre adalah penjenayah seksual yang didapati bersalah membunuh seramai 56 mangsa. Dan rata-rata mangsanya adalah kanak-kanak. Masalahnya bukan polis tak ada clue tau. Masa mula-mula start up kejadian pembunuhan ni, ramai gila kot perempuan yang buat report selepas mereka diserang oleh lelaki yang bernama Mikhail. Tetapi polis langsung tak nak ambil serius benda ni. Korang kena ingat tau, Rusia yang kita kenal sekarang ni ditubuhkan selepas keruntuhan kerajaan komunis Soviet Union pada tahun 1991. So perangai lama dorang masih lagi terbawa-bawa, especially bagi penjawat awam. Kalau orang atas tak buat bising, orang bawah memang makan gaji buta je. Dorang tak nak langsung nak buat kerja ekstra. Even kalau orang atas bising pun, dorang akan grab mana-mana suspek dan paksa dorang untuk mengaku untuk tutup kes ni cepat-cepat. Tetapi semuanya berubah pada 27 Januari 1958. Seorang remaja yang bernama Svetlana M keluar berparti untuk menyambut happy birthday dia yang ke-17. Bila habis je parti tu, dia pun nak balik lah ke rumah. Tetapi dia tak nak menyusahkan kawan dia. So dia decide untuk naik teksi. Tengah dia duduk tunggu tu, tiba-tiba ada sebuah kereta berhenti di tepinya dan offer untuk menghantarnya pulang. Mula-mula tu Svetlana menolak lah. Tetapi pemandu ni telah menunjukkan lencana polis dan memperkenalkan dirinya sebagai Mikhail. Memandangkan hari pun dah lewat dan jalan tu pun tak ada banyak kereta yang lalu, Svetlana pun ikut je lah. Yelah, takkanlah tak nak percaya polis pula kan. Penyudahnya, tubuh Svetlana ditemui di tepi jalan tanpa seurat benang pun. Disebabkan cuaca sejuk di Siberia, penyelamat mengisytiharkan Svetlana mati akibat pendarahan teruk di kepala. Tetapi yang peliknya, dia tak mati lagi guys. Svetlana sedar-sedar je, dia dekat dalam bilik mayat tau. Kiri kanan semua mayat. Hei, bau tak cuak. Svetlana terus dikejarkan ke ward kecemasan dan dia berjaya diselamatkan. Tetapi yang sedihnya, Svetlana mengalami kecederaan teruk di kepala. Disebabkan ini, Svetlana tak mampu lagi berfungsi macam manusia biasa. Dia telah didiagnos menghidap penyakit organic personality disorder. Dia juga mengalami masalah percakapan gagap dan dijangkiti sifilis. Dikatakan sebelum insiden ni, Svetlana adalah seorang yang virgin. Ada satu insiden paling gerusam yang terjadi pada 28 Oktober 1998. Dua orang kawan yang bernama Tatiana dan juga Yulia yang berumur 20 tahun pergi ke konsert dan agak mabuk pada malam tu. Diorang berdua decide untuk berjalan pulang disebabkan tak ada transport dah pada masa time konsert tu habis. Mula-mula tu diorang berlima. Lepas tu sorang-sorang balik ke rumah masing-masing, meninggalkan dua orang sekawan ni je yang tinggal. Tengah diorang berjalan tu, satu jeep 4x4 berhenti dan offer untuk menumpangkan mereka berdua balik ke rumah. Itu adalah kali terakhir mereka ditemui.
Mayat mereka ditemui di belakang lorong sebuah kedai dalam keadaan tubuh mereka telah direntap sampai putus. Disebabkan ini, media mula menggelarkan pembunuh ni sebagai The Werewolf of Angus. So, apa yang terjadi ni telah membuatkan pihak atasan tak senang duduk. Media dah macam orang gila dah. Hari-hari diorang cover kes kehilangan misteri ni dan menggeritik penyiasatan polis yang slow gila. Disebabkan ini, polis telah membentuk satu tim penyiasatan untuk menangkap suspek. Tetapi tak guna juga guys. Mayat perempuan masih lagi ditemui di sekitar bandar Angus. Dorang masih tak dapat kaitkan kesemua pembunuhan ni dengan seorang suspek. Memandangkan banyak gila crime yang terjadi dekat bandar Angus, polis menyifatkan benda ni sebagai satu benda yang remeh untuk dorang buat. Tetapi ada seorang inspektor yang betul-betul menyiasat benda ni. Inspektor tu bernama Nikolai Kitayev. Di antara beribu-ribu siasatan cold case, dia dapat mengaitkan 24 kes yang hampir sama bermula daripada tahun 1992 lagi. Kesemua mangsa dalam kes ni adalah perempuan mabuk yang keluar pada lewat malam. Dia juga mengatakan antara punca kenapa polis gagal mencari kaitan di antara kes-kes ni adalah disebabkan kecuaian polis sendiri. Banyak bahan bukti yang hilang ataupun tak disimpan dengan baik. Dan yang paling keji adalah tak ada seorang pun yang dipersalahkan pasal hal ni. Korang bayangkan, hilang bahan bukti penting kot dalam kes pembunuhan, tetapi tak ada tindakan daripada pihak atasan. Nikolai telah menyuarakan kritikannya kepada pihak atasan polis. Tetapi korang nak tahu tak apa yang dikena? Nikolai telah dikeluarkan daripada tim penyiasatan dan telah dipindahkan ke balai lain. Dia juga telah diturunkan pangkat. Gila betul. Payah juga kalau pihak atasan ni cepat koyak. Tak boleh kena tegur. Bukannya diorang nak ambil tindakan dekat orang yang buat salah tau. Dia pergi pindahnya pegawai yang bagus ke branch lain. Inilah orang Perak cakap, bijak buah. So anyway, walaupun Nikolai ni dikenakan tindakan, dia masih lagi tak berputus asa guys. Dia masih menjalankan penyiasatan dia sendiri. So dia membuat kesimpulannya suspek tahu tentang prosedur polis dan ada juga kemungkinan suspek adalah di kalangan penguatkuasa. Di kebanyakan crime scene, terdapat kesan tayar yang selalunya digunakan oleh Jeep 4x4. Bila Nikolai cek lagi, tayar tu banyak digunakan oleh Jeep Ronda model Lada Vida 4x4 yang selalunya dipakai oleh polis. Mereka juga menjumpai kesan DNA di dalam sebuah kondom berhampiran dengan mangsa. Pada masa ni, DNA masih lagi baru dan jarang digunakan di Rusia. Satu sebab kalau nak buat ujian ni selalunya mengambil masa yang lama. Berbulan-bulan baru diorang dapat result. Dan lagi satu sebab adalah nak buat ujian ni bapak mahal. So Rusia hanya dapat menjalankan ujian DNA sebanyak 5 kali je setahun. So memang payah gila guys. Nak mengharapkan polis yang handle kes ni untuk buat memang tak lah. Nikolai pula dah kena buang daripada tim. Kalau dia nak request untuk DNA tu diuji, memang dia tak ada kuasa dah. So banyak gila kengkangan untuk kes ni settle. Dengan polis Angus pun barai. Penyudahnya, pembunuh ni membunuh tanpa rasa takut pun. Macam ada payung yang besar. Kes kematian wanita di bandar Angus terus meningkat. Akhirnya pada tahun 2002, pihak berkuasa di Moskow dapat tahu tentang siri pembunuhan wanita di Angus selepas satu artikel di dalam surat khabar dikeluarkan. Eventually, berita tu telah sampai ke telinga Menteri Dalam Negara dan juga Jabatan Keadilan Rusia. Mereka telah menghantar 2 pegawai elit yang berpengalaman untuk handle kes-kes berkaitan dengan kes pembunuhan. Sampai-sampai je, diorang terus membentuk satu tim baru untuk menangkap suspek. Rata-ratanya adalah pegawai polis yang bertugas di balai-balai yang berlainan. Itu pun ada masalah juga guys. Kebanyakan pegawai polis yang menyertai tim tu sebenarnya dipaksa join. Pegawai atasan diorang di setiap balai telah memilih pegawai yang bermasalah dan mencampakkan je diorang kat dalam tim ni. Diorang telah menggelarkan pasukan ni sebagai The Maniac Team. Pegawai atasan diorang ni tak expect apa-apa pun. Diorang tak expect pun yang tim ni berjaya menangkap suspek. Diorang tubuhkan tim ni pun sekadar untuk mengikut arahan Pak Menteri. So of course, pegawai yang join dekat dalam tim tu memang lagilah tak suka. Diorang buat apa saja untuk menyukarkan penyiasatan. Siap ada di antara diorang cuba sabotaj kes ni dengan menghilangkan bahan bukti kes dan juga menyorok kertas report. Korang nak tahu tak sebab apa? Sebabnya bos kepada diorang ni mengarahkan untuk menyiasat kes ni daripada awal. Diorang terpaksa menemui buah saksi sekali lagi dan memulakan proses penyiasatan daripada awal. Satu persatu kes telah disemak kembali. Kes dia bukan 1-2 Mat, beribu.
Mau tak angin member. Tetapi dalam banyak-banyak pegawai yang dipaksa untuk join, hanya seorang je yang berdedikasi untuk menangkap suspek, iaitu Anton Deminian yang berusia 19 tahun pada masa tu. Dia sebenarnya baru je berkhidmat sebagai anggota polis selama 2 bulan. Anton ni cek, pegawai yang sebelum ni handle kes ni adalah Nikolai yang telah dipindahkan ke balai lain. Anton telah cuba untuk menghubungi Nikolai untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan kes ni. Mula-mula tu Nikolai malas nak layan. Last selepas dipujuk beberapa kali, Nikolai pun setuju menyerahkan nota siasatan dan juga bahan bukti DNA dalam simpanannya kepada Anton. Dengan bantuan bosnya, Anton berjaya membuat permohonan untuk mengadakan ujian DNA ke atas bukti kondom yang ditinggalkan suspek. Tapi biasalah, macam Abang Boy cakap tadi, ujian ni mengambil masa yang lama dan juga mahal. So, diorang terpaksa menunggu hampir setahun untuk dapat result. Dan bila diorang dah dapat result DNA tu pun, diorang tak boleh nak padankan dengan sesiapa. Macam Abang Boy cakap tadi lah, ujian ni hanya boleh dibuat sebanyak 5 kali je setahun. Last, result ujian ni telah disimpan bersama dengan kertas siasatan. Pada masa yang sama, terdapat kabar angin yang ada member dekat dalam tim ni dijadikan perisik. Dikatakan daripada awal pegawai atasan dah syak dah yang suspek ni adalah di kalangan penguatkuasa. So pegawai atasan sangat-sangat berhati-hati untuk berita ni tak disebarkan kepada media sebelum siasatan ni selesai. Diorang nak jaga air muka sebenarnya. So anyway, tak tahulah macam mana segala benda-benda ni semua telah sampai ke telinga suspek. Sebabnya adalah selepas penubuhan tim ni tak ada lagi berlaku pembunuhan. Polis dah tak jumpa pun mayat-mayat wanita di tepi hutan ataupun di lorong kedai belakang. So disebabkan ini, polis membuat spekulasi yang suspek telah mati ataupun telah ditangkap atas kesalahan lain. Tetapi seorang je yang tak percaya dengan teori ni. Orang itu adalah Anton. Dia sebenarnya membuat teori yang suspek adalah orang yang dipercayai. Sebab ramai gila kot saksi mengatakan yang mangsa menaiki kereta suspek sebelum dibunuh. Dan juga mangsa yang hidup mengatakan yang mereka menaiki kereta selepas suspek menunjukkan rencana polis dengan diorang. So daripada semua kenyataan ni, Anton percaya yang suspek adalah di kalangan mereka sendiri. Tetapi disebabkan tak ada lagi pembunuhan, proses siasatan tergantung dan tim maniac telah ditugaskan untuk handle kes-kes lain. Pada tahun 2009, Anton telah dilantik untuk mengetuai tim maniac. Dan pada masa ni, ujian DNA dah advance gila dah. Sekejap je dah boleh tahu siapa pemilik DNA tu. Dengan menggunakan teori yang pembunuh adalah di kalangan polis sendiri, dia telah berjaya meyakinkan pegawai atasan di Moskow untuk membuat saringan kepada kesemua polis yang masih berkhidmat ataupun telah bersara di Bandar Angas. Selama 3,500 pegawai penguatkuasa yang masih berkhidmat dan juga telah bersara telah dipanggil untuk menjalankan ujian DNA yang mengambil masa selama 3 tahun. Pada tahun 2012, seorang lelaki yang bernama Mikhail Popkov telah dipanggil ke balai untuk menjalankan ujian DNA. Mikhail ni sebenarnya dah bersara daripada polis pada tahun 2000. Semasa dia berkhidmat, dia ditugaskan sebagai polis rodaan di sekitar Bandar Angas. Si Mikhail ni sebenarnya tak tahu pun pasal polis ni sebenarnya dah ada DNA suspek. Dia ingatkan ini hanya protokol polis untuk menyimpan data setiap penjawat awam. So dia buat macam biasa je. Mikhail ni tak ada masalah langsung nak memberikan sampel DNA kepada pegawai yang bertugas. Dia siap bersembang-sembang lagi ikut dengan pegawai di stesen lama dia. Dia sekarang ni bekerja sebagai security guard di syarikat Angas Oil and Chemical. Kalau sekali imbas, Mikhail ni tak ada pun ada rupa yang menakutkan ke apa ke. Rakan sekerjanya selalu mengatakannya Mikhail ni selalu tersenyum dan mesra dengan semua orang. Rata-rata dia disenangi oleh rakan sekerjanya. Dia telah digelarkan Misha the Smile disebabkan sifat peramahnya. Akhirnya pada 22 Jun 2012, polis telah mendapat keputusan DNA yang ditunggu-tunggu. DNA yang diberikan Mikhail padan dengan DNA yang ditinggalkan oleh suspek pembunuhan wanita di sekitar Angas. Time ni tak cakap banyak guys. Anton dan juga seluruh tim maniac telah berjaya menjejaki Mikhail yang pada masa tu berada di Vladivostok atas urusan jual beli kereta. Pada 24 Jun, Anton dan juga tim telah berjaya menahan Mikhail sebelum dia menaiki tren di stesen kereta api Vladivostok. Mikhail sebenarnya ada pistol masa tu. Dia macam tahu-tahu je yang dia akan ditangkap. Mujurlah dia tak sempat gunakan pistol tu di tempat orang awam. Semasa dia disoal siasat, Mikhail ni diam je. Sepatah haram pun dia tak cakap. Dia masih tak tahu yang polis ada bukti DNA. Dia ingatkan dia masih boleh lepas. Tetapi selepas Anton menunjukkan kertas keputusan DNA itu kepada Mikhail, Mikhail tahu
dia dah tak boleh melepaskan diri dah. Dia mula membuka mulut. Mikhail telah menulis kertas pengakuan ke atas beberapa kes pembunuhan. Pada mulanya, Mikhail telah mengaku membunuh seramai 11 orang mangsa sahaja. Padahal dalam rekod polis terdapat lebih 30 kes yang lebih kurang sama. Mikhail masih lagi nak main-main tarik tali dengan polis. Mikhail juga menulis pengakuan palsu yang langsung tak ada kena-mengena dengan pembunuhan. Dia mencuba sedaya upaya dia untuk menyukarkan penyiasatan kes. So, siapa sebenarnya Mikhail ni? Tak banyak yang diketahui semasa zaman dia membesar. Tetapi apa yang diketahui, menurut Mikhail sendiri, dia telah ditinggalkan ibunya semasa dia masih kecil lagi. Dia telah dibesarkan oleh kedua atuk dan neneknya di bandar Norilsk, Krasnoyarsk, sebuah bandar pelombongan minyak yang telah dirahsiakan kerajaan Soviet Union pada masa tu. Bukan semua orang boleh masuk dekat bandar ni tau. Selepas dia habis persekolahan, dia telah berhijrah ke Bandar Angas dan mendapat kerja sebagai pegawai polis. Semasa umurnya 20-an, dia telah berkahwin dengan isterinya yang bernama Elena Popkova dan dikurniakan seorang anak perempuan. Dia memang sayang gila kot dengan family dia, especially kepada anak perempuannya. Diorang berdua ni mempunyai hobi yang sama, iaitu mengumpul model-model kereta sport dan juga kereta-kereta daripada Jepun. Pendek cerita, Mikhail adalah seorang ayah yang penyayang dan juga suami yang setia. Tetapi semuanya berubah pada tahun 1992. Bila Mikhail ni balik daripada kerja pada satu malam, dia telah menjumpai 2 botol bir dan juga 1 kondom di dalam tong sampah. Aduh, buat kerja apa benda macam ni? Nak curang pun tapi kerja tak clean. Pada masa dia sampai rumah tu, isteri dan anaknya dah tidur dah. Dia spend masa sepanjang malam memikirkan pasal kecurangan isteri dia. Dia tak tahu nak buat apa. Dia marah gila kot. Tapi pada masa yang sama, dia sangat-sangat sayang kepada keluarga dia. Dan reason dia tak pergi belasah isteri dia pada time-time tu juga adalah dia tak nak anak perempuannya membesar tanpa seorang ibu. Dan masa itulah segala-galanya berubah. Instead of mengamuk dekat isteri dia, dia decide untuk buat benda lain pula. Keesokan harinya, dia pergi kerja macam biasa je. Tetapi pada malamnya, dia start mencari mangsa. Sedang dia meronda-ronda dengan jeep polis dia, dia perasan seorang wanita sedang berjalan terhuyung-hayang di tepi jalan. Dia terus berhenti dan offer wanita tu untuk menghantarnya pulang. Nampak macam seorang anggota polis yang merisaukan keselamatan perempuan tu. Tetapi sebenarnya Mikhail ada niat lain. Selepas memberitahu alamat kepada Mikhail, perempuan tu terus tertidur. Yelah, tengah mabuk teruk kot. Mikhail pula tak bawa perempuan tu balik ke rumah tau. Dia bawa perempuan tu ke kawasan pinggir hutan di pinggir Bandar Angas. Dekat situ juga, dia telah dan memukul mangsa sampai mati. Dia imagine yang perempuan tu adalah isteri dia. Dia meninggalkan mayat tu di situ dan belah daripada tempat kejadian. Dia balik dan terus tidur, guys. Pada pagi esoknya, dia berperangai macam biasa. Dia tak marah, dia tak mengamuk. Dia langsung tak konfront isterinya tentang apa yang dia jumpa dekat dalam tong sampah tu. Dia buat macam biasa je, guys. Selepas daripada ini, inilah aktiviti masa lapang Mikhail. Selalunya dia akan beronda dengan kereta polis ataupun dia akan menaiki kereta miliknya, iaitu Honda Civic mayat yang berwarna hitam. Sama seperti yang dikatakan saksi. Menurut Mikhail, dia sebenarnya membunuh perempuan yang dia rasakan curang kepada pasangan mereka. Dia beranggapan yang perempuan yang keluar malam dan mabuk sampai ke pagi ni adalah golongan yang tak baik untuk dibuat bini dan mereka layak dibunuh. Ada juga perempuan yang menumpang kereta Mikhail ni dan dilepaskan tau. Mikhail tak sentuh pun diorang. Menurut Mikhail, setiap perempuan yang menumpang keretanya, dia akan buat-buat macam offer perempuan tu untuk ikut dia pergi berparti di rumah kawan. Kalaulah perempuan tu jawab dia nak balik rumah, Mikhail akan drop diorang di rumah. Tetapi kalau perempuan tu cakap dia nak join Mikhail untuk pergi berparti, memang masak lah perempuan tu. Ada sekali tu, secara kebetulan tau, sedang Mikhail ni meronda-ronda mencari mangsa, dia ternampak seorang perempuan sedang menunggu teksi di tepi jalan. Perempuan tu tak mabuk sangat pun. Bila Mikhail berhenti tepi, dia perasan yang perempuan tu adalah cikgu muzik anaknya. Mula-mula tu dia nak batalkan niat dia untuk membunuh perempuan tu. Tetapi perempuan tu sendiri yang cakap sekarang ni masih awal dan dia offer Mikhail untuk pergi ke rumah dia. Memang serah tengkuk lah cerita dia. Perempuan tu telah ditemui mati pada keesokan harinya dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Semasa upacara pengkebumian pula, Mikhail sekeluarga ni pergi datang melawat, guys.
Dia siap bagi duit dekat anak dia untuk diserahkan kepada family mangsa. Dia buat-buat macam biasa je, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Padahal dialah pembunuh mangsa. Dekat dalam kereta Honda Civic dan juga kereta peronda yang digunakan Mikael, dia dah standby dah macam-macam alatan. Ada pisau, ada kapak, ada gergaji, kayu baseball, screwdriver dan macam-macam lagi lah. Segala macam barang magnetik dia dah standby. Tetapi by far, cara membunuh yang paling disukai Mikael adalah dengan menggigit leher mangsanya. Dia juga mengatakan yang dia suka bermain-main dengan mayat mangsanya selepas mereka mati. Menurut Mikael, dia nyaris juga terkantoi sekali. Seorang daripada mangsanya yang bernama Svetlana M, yang disangkakan mati, sebenarnya hidup. Dia telah memberi gambaran penuh dan juga nama Mikael kepada polis. Tetapi masa polis tu datang ke rumah Mikael, isteri kepada Mikael iaitu Elana memberi alibi yang Mikael berada di rumah waktu kejadian. Svetlana ni siap dapat mengenal pasti Mikael selepas ditunjukkan gambar. Tetapi polis lebih percayakan Elena daripada saksi. Penyudahnya, kes ni dibiarkan bersawang dekat dalam bilik rekod. Dia telah menamatkan perkhidmatannya sebagai pegawai polis pada tahun 2000 dan mula bekerja sebagai pengawal keselamatan untuk sebuah syarikat pemprosesan minyak di Bandar Anggas. Tetapi walaupun dia berhenti kerja sebagai pegawai polis, dia masih lagi meneruskan aktiviti membunuh sekurang-kurangnya 2 tahun lagi. Banyak guys kes Mamat ni. Kalau Abang Boy nak cerita satu persatu sampai besok pun tak habis video ni. So dipendekkan cerita, bila ditanyakan kenapa Mikael ni tiba-tiba berhenti membunuh, dia mengatakan yang pada masa tu dia dapati yang dia mengalami jangkitan sifilis yang teruk. Dalam erti kata lain, adik dia tak boleh nak steam dah guys. Kan Abang Boy cakap tadi, ada juga di antara mangsa-mangsanya di kalangan pelacur jalanan. Pada awalnya Mikael menghadapi pertuduhan membunuh seramai 24 orang dan 2 percubaan membunuh. Tetapi kan, dalam masa sesi soal siasat, Mikael telah mengaku bertanggungjawab membunuhnya sekurang-kurangnya 83 orang mangsa daripada tahun 1992 hingga ke awal tahun 2002. Pada Januari 2015, Mikhail Popkov telah disabitkan kesalahan membunuh seramai 78 orang dan 2 percubaan membunuh dan dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat tanpa peluang untuk diperol. Sampai sekarang dia masih lagi merengkuk dekat dalam penjara. Mikhail Popkov telah dinobatkan sebagai pembunuh bersiri paling prolifik di dunia. Dia punya ranking sekarang ni adalah berada di tangga keempat mangsa paling ramai selepas Luis Garavito di tempat pertama dengan confirm victim seramai 193 orang. Abang Boy pernah cover kes ni dulu. Pada siapa yang belum tengok lagi, boleh pergi usah. Tempat kedua adalah Pedro Lopez dan bangsanya seramai 110 orang, dan Javed Iqbal di tempat ketiga dengan bangsanya seramai 100 orang. Mikhail ni boleh terlepas disebabkan dia tahu prosedur polis dan dia tahu macam mana nak menghilangkan bahan bukti. Dia ni kebal disebabkan dia tahu polis dekat Bandar Anggas ni buat kerja macam haram selama 20 tahun geng. Daripada anak dia kecil sampai anak dia sekarang dah jadi kriminologis di Bandar Moskow. Sampai ke hari ni, anak dia masih tak percaya yang bapa dia adalah seorang pembunuh. Dia mengatakan yang bapa dia telah dijadikan kambing hitam untuk menutup kes-kes yang dah bertimbun. Entahlah, apa pendapat korang? Susah nak cakap yang Mikhail ni tak bersalah. Even 2 mangsa percubaan membunuh dia tu datang ke mahkamah dan memberikan keterangan. Dorang berdua menunjukkan yang Mikhail lah orangnya yang melakukan kekejaman ke atas dorang. Itu tak termasuk lagi tau dengan bukti DNA pada kondom yang ditemui di 3 tempat kejadian. Pada pendapat Abang Boy lah, Mikhail lah serigala jadian di Bandar Anggas. Apa pendapat korang? Sila komen dekat bawah. Sebelum Abang Boy caw, Abang Boy nak ucapkan takziah kepada keluarga adik Muhammad Zaharif Afendi yang meninggal baru-baru ni akibat dilanggar. Abang Boy tak nak komen lebih-lebih pasal kes ni. Cuma Abang Boy sangat-sangat berharap yang siasatan kes ni dijalankan dengan telus dan keadilan dapat ditegakkan. InsyaAllah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy ni sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.